Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski banyak diucapkan kepada Al-Fadhil Tuan Pengurusi acara, Bahagia Encik Muhammad Firdaus bin Sulaiman, sahabat saya, Tuan Pengarah Perpaduan Negeri ke-9, Yang Berusaha Encik Aidil bin Abdullah, Penyelaras Dun Juasih, Hormati Tuan Nur Haizat bin Udin, Ketua Pegawai Perpaduan Daerah Kulpilah, Yang Berusaha Encik Rozamri bin Yaakob, Pengurusi KRT Desa Jemapuh, Merangkap Pengurusi MPKK Desa Jemapuh, Barisan Ketua-Ketua Jabatan, Ketua Polis Balai Daerah Kulpilah, Ketua Pegawai Jabatan Hal Agama Islam Negeri Sembilan Daerah Kulpilah, Pengurusi MPKK dan Juasih, Pengurusi KRT dan Juasih, Pengurusi Masjid Kampung Kuala Jemapuh, Barisan Jabatan Kuasa KRT MPKK Desa Jemapuh, Jabatan Kuasa Suau Kampung Baru Desa Jemapuh. Tuan-tuan dan puan-puan, mati Allah sekalian, panjang waktu saudara ya kan. Itu dah habis main hawi nombor kan. Alhamdulillah, malam ni dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jadi dah tahu payah nak jumpa sama-sama rebat, janganlah duduk belakang-belakang. Koma batu dia duduk belakang kan, penuh lah tempat duduk depan kan. Kepada yang rendah kena sabarlah sikit, melangak-langak dari ngopak kan. Baik sana kan, pentas ni yang paling tinggi boleh bagi kan. Tapi Alhamdulillah, saya kan banyak kali dah saya dipanggil ke sini. Saya kan dah 3 kali ke sini kan. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah kerana sudi lagi panggil. Dan memang saya gembira lah sebab malam ni roket kata kan. Kalau tidak ada banyak pelupuk, perak, makro tu kan. Malam ni dapat roket-roket kan. Siang tadi, pagi di ITM, petang tadi di UK Perdana, malam ni sini Alhamdulillah kan. Besok pun Somban kan. Alhamdulillah. Jadi kita tak lama lagi akan sampai pada Hari Raya Aidil Adha kan. Hari Aidil Adha biasalah orang di 9 ni dia tak berapa warna apa kan. Tapi kita kena share, sepatutnya dia meriah juga kan. Kat sini je berapa ekor lembu. Tak yang semalih lah, lembu banyak tahu kan. Tak yang semalih tu berapa ekor tahu ni, target lah kan. Sebelum dia jawab macam tu, baik aku tahu dah kan sini. Kalau tadi tahu 3 ekor 3 ekor berapa kambing? Tak ada lah. Saya terkejut dari itu. Saya ceramah dekat Masjid Tengku Abdul Aziz di Sungai Pencana. Saya tanya berapa ekor tahun ni semalih tu? 35 ekor. 35 ekor. Saya tanya berapa hari tu? Sehari dah. Dan setiap tahun macam tu. Anda betul lah kan? Tak apalah, masing-masing lah kan. Tapi dia bukan nak bertanding tau kan. Ada orang cakap pagi tadi, wartawan tanya saya, dia kata lepas sebelum saya program, dia kata tahun ni kurang lembu. Orang macam tu, banyak lembu dapat. Tak lah yang semalih kan. Yang semalih untuk korban tak, sebenarnya salah tu. Sebenarnya lagi banyak orang join korban tahun ni sebenarnya. Cuma tinggal lagi taman-taman perumahan baru banyak naik. Bila taman perumahan baru banyak naik pula, kalau tuan-tuan dan perempuan perasan kan, bila taman baru naik, sibuk nak buat surau ke taman masing-masing. Bila buat taman, buat surau ke taman, sedangkan masjid okey. Patutnya semua fokus di masjid kan. Lain kalau memang dia jauh daripada masjid. Jadi menyebabkan kadang-kadang masjid surau. Jadi surau tu lebih banyak pula yang buat korban. Contoh lah kan. Jadi kadang banyak jadi contoh. Contoh juga penduduk sekarang ni buat taman baru, kalau boleh nak sekolah pun kat situ. Dia benda ni memang kita nampak, untunglah kau sekolah roket dengan rumah. Untung tu mungkin setahun dua, beberapa tahun saja. Sebab
Sampai masa bila generasi kedua masuk, generasi anak dah besar, anak semua tinggalkan taman tu, sudah tak ada orang nak sekolah situ. Itulah yang berlaku di banyak kawasan sekarang. Bila dia dah masuk generasi ketiga, keempat, macam kita dulu lah, mana berapa banyak nak sekolah Kek Pilah ni kan? Kalau nak sekolah naik bas lah, tu yang tahu nak tekan loceng bila tu. Budak sekarang tak tahu loceng pun tak naik bas tu pun tak ada loceng lah kan? Tak nak tunjukkan sekarang dengan dulu beza. Yang dulu sekolah kita sendiri lah, sekolah jauh naik bas kan, jauh. Tapi itulah tu yang berlaku. SKM tu sekolah kekurangan murid, cikgu lagi ramai dan murid di Johor, Perak, Melaka, semua ada kawasan-kawasan pedalaman tu dah tak ada budak nak sekolah. Tapi bukan itulah isu dia. Hari ini kita cerita tentang korban. Dekat-dekat nak raya korban ni, kita semua kena buat pengorbanan. Macamnya kan, buat program kena ada yang berkorban. Yalah, kalau tidak malam ni ada kuliah tetap ni kan, ada kuliah tetap tu ni, tapi berkorban tak ada bagi laluan kekelangan futsal kan. Tapi kalau tengok di Sabah, Sarawak, yang saya kuliah setakat di Sarawak kan, di Kuching, kalau ada ceramah perdana malam tu, dia tak cancel kuliah tembuhan dia. Dia tetap jalan macam biasa sampai maghrib, tapi lepas isyak kan ceramah perdana. Macam tu. Jadi kuliah tak tertangguh. Sama je kan. Tapi Kek Sanun dia awal sejam daripada kita, awal setengah jam daripada kita. Maghrib ke isyak ke awal setengah jam. Kalau di Sabah awal sejam. Macam tu kan. Jadi apa maksud korban? Korban apa yang korban yang kita boleh buat? Yang pertama, amalan menghampirkan diri, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menyembelih haiwan untuk korban, haiwan ternakan untuk korban pada 10 Zulhijjah dan 3 hari selepasnya, iaitu hari Tasyrik kan, hari Tasyrik. Dan sebahagian daripada daging itu diagih-agihkan kepada fakir miskin dan golongan asnaf kan. Itu maksud korban pertama yang kita faham. Yang kedua, persembahan seperti haiwan dan manusia kepada dewa dalam pemujaan itu pun masuk korban juga. Ada fahaman-fahaman tertentu. Pergi berdukun ni bawa kepala kambing dia kan, tu ni persembahan ni kan. Dia kata kau kena bawa kan, kau cari ayam dara seekor dia kan, seseorang tu lah bawa kan. Contohlah. Ketiga, pemberian kesanggupan melakukan sesuatu atas kebaktian dan kasih sayang dan sebagainya. Itu juga dikatakan sebagai korban. Dan sebab itu dia sanggup menderita, dia sanggup menanggung. Biarlah aku berkorban, biarlah aku yang menanggung segala-galanya. Contoh. Kemudian keempat, orang yang menanggung penderitaan akibat sesuatu, perbuatan dan lain-lainnya, dan ketika lain dia jadi mangsa, itu pun korban. Kasihan, tak pasal-pasal dia jadi korban. Ayat itu. Dan yang keempat, manusia yang kematian kerana nahas, kemalangan, malapetaka dan sebagainya. Contoh bila kita cerita tentang kapal itu yang tenggelam kan, kapal yang tenggelam, kita pun tanya berapa yang terkorban. Kita tanya kapal terbang terompeh, berapa yang terselamat, berapa yang terkorban, tanya lagi berapa yang terkorban kan? Jadi kalau kita tengok pengorbanan ini, dalam menyelami hakikat pengorbanan, kita perlu melihat bahawa hari raya korban itu kata nama. Tapi kalau korban itu sahaja, dia merupakan kata kerja, menuntut kita melakukan sesuatu, berbuat sesuatu perkara. Dia tenaga, upaya, pengorbanannya kan. Jadi dia bukan satu benda yang senang. Contohlah kan, saya nak masuklah bahagian korban tahun ni, satu bahagian berapa ringgit kan, kat sini satu bahagian berapa ringgit? 800. 800 untuk rumah dia contoh kan. Tak payah kat kawan tu mau ngelotang tangan keluar, dia punya garang kan. Saya masuklah satu bahagian, ngah 800. Dah kira apa? Dah kira soman banyak 800,500. Malam tadi saya makan apa malam tadi ya? Pola malam tadi. Malam tadi kayak pucuk 900. 900 satu bahagian. Makin lama nak ikut lambu tu ramannya sama je kan. Ramannya sama.
Rokok makin meningkat setiap tahun kan. Dulu 5,000 besar lampu. Sekarang standard lampu 5,800, tak termasuk upah kan. Tak termasuk dia melapah lah apa semua tu kan. Contohlah, kadang ada orang dia hantar kat pusat penyembelihan tu, dia siap proses dah, lapah apa semua, tinggal kita nak packing. Kadang-kadang packing pun dah siap packing lah kadang ya? Jadi dah korban ni ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, merupakan sunnah yang sentiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya bukan senang kan, sebab dia membabitkan duit. Tetapi cuba kita tanya orang yang join korban, cuba tanya penyelaras korban kat surau, kat masjid tu ni, betul atau tidak, silap-silap dekat 3 ekor lembu yang tadi kita tumbangkan tahun ni, silap-silap ada nama yang sama tiap tahun. Ada apa tak? Apa lah dia ni tiap tahun buat? Tak panik ke dia? Tak habis ke duit dia? Tak. Sebab dia dah mula rasa kelazatan dia bila mengeluarkan duit ke jalan Allah. Bukan sana. Tak menyumbangnya dia. Tak nyumbang dia. Tak dia nyumbang kan. Orang lain tak ada. Orang lain tu dia tak muak-muak makan dia tak sumbang. Dia makan dia. Itu sebabnya kita buatlah ikut kemampuan kita. Kau tak mampu masuk satu bahagian, masuk sekor. Kau tak mampu masuk sekor, masuklah 3 ekor kan? Lagi banyak pula kan. Kau tak mampu dah lah, datanglah tolong-tolong ke surau, ke masjid mah. Tolong lapah. Tak yang mampu dah, tolong timbangkan. Tak yang mampu, tolong packing kan. Tak yang mampu kan, kau peganglah kaki kau bau tu, kaki lembu tu. Tak yang mampu, kau tolong lembu tu lama-lama kan. Burak dengan dia, tanyalah kau terpilih tahun ni juga kan. Kau tak yang mampu lah, ambil beg plastik tu, capai pergi hantar ke rumah orang yang sepatutnya terima. Pun tak boleh lah, tak terayun. Jadi berat tu ambil bahagian kau, berabui lah kau balik payah warna. Semua tak boleh kan. Paling tidak apa yang kita mampu buat, kita buat lah kan. Korban ni ibadah penyembelihan dengan niat untuk beribadah. Niat tu mustahab. Janganlah berlumur-lumur dan tak mainlah lembu dan kobau kan. Macam saya ceramah kat Limbang, itu Limbang di Sarawak, sempadan Brunei. Di Limbang kobau lagi banyak daripada lembu lagi mahal kat sana berbanding kobau murah di Sarawak. Itu dia buat pertandingan lumba kobau tu, dia banyak kobau kan. Di itulah diragam dari Sarawak. Susah nak jumpa lembu mahal kan. Jadi berumur ni, aku tak main lah lembu kobau. Yang seorang tu pula suruh kau buat lembu kobau, tak main. Kita orang international untung ya kan. Bukan nak lembu niat dia lillahi ta'ala. Jadi jenis ibadah korban dalam Islam, pertama sunat muakkad, sunat yang dituntut bagi orang yang berkemampuan, dituntut, ditekankan, ditegaskan untuk orang yang mampu. Di kalangan kita ni ramai yang mampu, tak ada Astro full package. Tak ada, tak berpiring nanti bumbung tu, berpiring dan bumbung tu full package. Kadang-kadang tengok pun tak sampai nak tengok cerita tu, tapi bayar setiap bulan 200 lebih bayar. 200 lebih 4 bulan dah sampai dah satu bahagian lah. Macam mana cerita kata tak mampu, saya cakap tu sebab ada orang sampai tolak gaji sebab nak masuk bahagian korban, supaya dia tak nak terasa benar dia keluar selopuk je tu. Satu lagi kategori korban wajib, korban nazar. Ada nazar dan dapat anak perempuan dan nak sumbang seekor lembu ke surau, ke masjid. Itu jadi korban nazar, korban wajib. Apa beza korban wajib dengan korban sunat tadi? Korban sunat dia boleh makan sebahagian daripada bahagian lembu tu yang dikorbankan, tapi korban wajib dia tak boleh makan sikit pun. Dia korban bagi orang semua ya.
Kelebihan melaksanakan ibadah korban, apa kelebihannya? Nabi sebut tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya korban yang lebih disukai Allah melainkan menumpahkan darah, yakni menyembelih binatang korban. Sesungguhnya binatang korban itu akan datang pada hari kiamat bersama tanduk, kuku dan bulunya, dan Allah memberi pahala ibadah korban itu sebelum darah binatang korban itu jatuh ke bumi. Oleh itu elokkanlah korban kamu. Belum jatuh lagi darah itu tumpah ke bumi, pahala dah kira dah. Allah Ta'ala kan? Jadi rugi kalau kita tak join. Sejarah ibadah korban ini merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, merupakan sunnah yang sentiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaannya ada banyak fadilat. Ada beberapa ulama yang menjatuhkan wajib untuk berkorban apabila mampu berdasarkan hadis kan. Ada satu hadis Nabi sebut, barang siapa yang diberikan kelapangan, kemampuan untuk menyertai ibadah korban tetapi dia tidak melakukannya, dia tidak melaksanakannya, maka usahlah dia bersolat di tempat solat kami. Bayangkan penegasan yang Nabi bagi kan. Begitu juga dalam surah Al-Kautsar, surah yang selalu kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kan bisa baca kan? Maksud ayat itu, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad kurniaan kebajikan yang banyak. Al-Kautsar, Al-Kautsar itu kurniaan yang banyak, pemberian yang banyak, kebajikan yang banyak. Maka apa? Fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu fasalli li rabb, maka bersalatlah, sembahlah Tuhanmu, dan fasalli li rabbika wanhar, dan sembelihlah binatang korban sebagai ibadah dan tanda mensyukuri nikmat Tuhanmu. Kan? Dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 Allah berfirman yang bermaksud, dan bacakanlah ke atas mereka itu berkenaan berita dua anak Nabi Adam dengan kebenaran, ketika mana keduanya melaksanakan ibadah korban, lalu diterima korban salah seorangnya dan tidak diterima korban yang satu lagi. Qabil berkata, nescaya aku akan membunuh kamu, sesungguhnya Allah hanya menerima dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Jadi niat itu mustahab. Macam beli handphone kan? Bila beli handphone, benda pertama sekali kita akan tonyoh, kita akan usik adalah apa perempuan, apa yang kita tekan dulu? Kamera, akai kan? Kamera yang fikir kan? Tak ada dah. Sebenarnya setting kita akan usik. Setting no volume nak kuat mana, orang corah nak corah mana, pun menyalo tu tengah malam. Kalau nampak muka bercahaya, kena iman tu dia lampu telefon kan. Jadi kan kita akan usik setting tu di awal kan. Kalau bunyi telefon tet 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 tet, bos telefon dia dah tahu dah bunyi tu bini telefon, bunyi rimau letak tu kan. Jadi setting tu. Kalau tiba-tiba lepas 2-3 bulan pula kelabu pula skrin ni, maka diperbetulkan balik setting tu, dia torang balik. Maknanya setting ni kita tak usik lagi. Macam tu jugalah niat kalau tak awal-awal, kalau kemudian ada masalah kita perbetulkan balik semula. Macam tu juga kalau niat kita tak betul, kena betulkan lah. Datang majlis ilmu malam ni sebab apa? Kerana Allah. Tu yang sebaik tapi tak kurang ramai dan ambil gambarkan dia, tak kurang tu. Ada orang tu pula datang kan, dia nak tunjukkan semua orang, dia datang mengacamah dia. Azan kau jap ya.
Okay, kita sambung ya. Jadi yang penting usaha sekali adalah niat kita perbetulkan. Datang majlis ilmu dapat pahala, seolah-olah berada di dalam taman-taman syurga. Jadi kita datang perbetulkan niat kita. Macam tu jugalah join korban. Kadang-kadang ada orang join korban ni sebab nak tunjuk ke orang siapa lagi anda. Kadang-kadang dan 3 ekor lembu tu kan, dan tu semua dan bagi duit tu apa habis kan. Ataupun ada tujuan-tujuan biar nampak siapa paling banyak sekali nyumbang tahun ni. Itu seorang tu pula. Yang seorang tu siap bagi tahu imam jangan lupa sebelum sembahyang raya tolong umum dulu yang saya salah seorang penyumbang. Tak ada cik ya kan. Itu semua tak ada poin tu tuan. Ya, hati-hati. Itu yang tajuk semalam saya ceramah tu, pengorbanan yang terkorban. Tu maksudnya tu kita masuk korban tapi sesiu dari belakang tunjuk orang niat tak betul kan. Kena betulkan niat. Macam orang nikah lah, kenapa kau nak nikah? Susah nak jumpa cakap dia nikah kerana Allah. Susah. Kenapa kau nak nikah? Mak memokak. Maksudnya mak tak memokak, memang memokak aku juga kan. Bila kau nak nikah? Bila kau nak nikah? Dah nikah bila kau nak beranak? Agak betul dah beranak. Laki je nak kau, bila pek nak perempuan? Dah pek lah nak perempuan. Beranak kau juga dah salah pula beranak. Semua tak benar, memang kau jual bising dah kan. Yang seorang tak, kenapa kau nak kahwin? Kan kawan Nabi kahwin dah, tengah share belum? Tu kan tak betul kan. Kenapa kau nak kahwin? Umur banyak dah mam, bila lagi nak kahwin? Susah nak jumpa orang yang jawab saya nak kahwin imam kerana Allah. Susah nak jumpa. Sebab biasa yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Macam tu kan, yang faham-faham, tak faham sudah kan. Itu saya bagi contoh, belum tentu apa yang ada, itu contoh jawapan kan. Kan. Jadi niat tu usaha. Niat tu usaha. Kadang-kadang kita ingat, cuba ingat orang masuk korban ni sepatutnya lah kan, logiknya lah, orang yang masuk korban ni niat dia mesti akhirat. Mana ada manfaat dunia? Orang masuk korban ni kalau fikir-fikir balik lah, apa manfaat dunia yang dia dapat? Tak ada. Akhirat keluar duit habis, keluar duit sampai seko 5,800 6,000 habis 6,000 duit untuk apa? Apa pulangan yang dia dapat? Kalau pulangan dunia lah, apa dia dapat? Tak ada. Melainkan orang yang jual lembu tu, dia pemilik lembu, laku betul lembu aku tahu ni, dia kata licin kandang ni dengan contoh lah. Mungkin lah, mungkin. Tapi kita yang masuk bagian korban. Macam mana? Mana yang kita kata dia mendapat kata keuntungan dunia? Tak. Mungkin ada satu dua dia nak buat konten masuk dekat dalam media sosial dia sebab dia nak dapatkan view yang tinggi. Mungkin jugalah, tapi sikit warna kan, nak dibandingkan dengan keuntungan akhirat yang kita banyak. Penting tu dia tu sebabnya siapa yang tak masuk rugi. Dalam surah Al-Hajj ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, dan kami jadikan unta dihadiahkan kepada fakir miskin Mekah itu sebagian dari syiar agama Allah untuk kamu. Pada menyembelih unta tersebut ada kebaikan bagi kamu, oleh itu sebutlah nama Allah semasa menyembelihnya. Itu para kebaikan yang ada. Sebut nama Allah, kita semua ni kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita membesarkan Allah kan. Macam tu. Tak ada hal takbir lah baik gaya kopek kan. Itulah dia. Dan ketika ia berdiri di atas 3 kakinya, maka apabila ditumbang satu putus nyawanya, makanlah sebagian daripadanya dan berilah bagian yang lain kepada orang yang tidak meminta dan yang meminta. Orang miskinnya ada yang minta, ada yang tak minta kan. Demikianlah kami mudahkan dia untuk kamu menguasainya dan menyembelihnya supaya kamu bersyukur. Yang kita buat ni supaya mempertingkatkan kesyukuran kita kepada Allah. Syukur aku jadi orang Islam,
Syukur Allah bagi aku rezeki. Syukur aku bagi Allah bagi rezeki, boleh pula masuk bahagian korban tahun ni. Kita nak pergi haji mungkin tak dapat lah tahun ni, tak tahulah bila. So masuk korban kan. Siapa yang baru daftar hari ni lah nak pergi haji, baru daftar hari ni, InsyaAllah kalau tak ada apa-apa aral melintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mampu hidup tak boleh pergi. Mampu hidup lah, belum mati boleh lah, belum 3 kali kan. Tapi itu perancangan manusia dalam sistem kita kiin, kita tahu dia. Tapi kalau baik rayuan mungkin boleh dapat. Ada orang tu dapat tahu ni borek badan nak lebih, tu tak boleh pergi. Yang seorang tu dah dapat kucing manis tak boleh baca, bukan kata 8 boleh, tak boleh baca mana pergi kan. Marah Wan tu pula tak baca lah. Mana pergi Wan? Tanya nak tengok cakap tu, tanya Dr. Nasir. Saya ingat dia Dr. Nasir duduk mana Wan? Mana? Mancing Tiking tak, klinik kata pula Soman. Bulan arwah Wan saya main Matua katarak kan, bawa jumpa dia Wan Roma ngadu kan, tak tahu lah doktor, Matua saya ni macam berasa-rasa tak nampak lah. Doktor Nasir agak ayo keluar asap tak Wan, tak ada tengah kan Roma mesti untuk tu kan. Roma banyak untuk Wan buat Wan dah tak ada, Wan Ulu dah tak ada, Wan Ongah dah tak ada, Wan Aci dah tak ada, tinggal Wan Alang dah seorang KTK tu, Darik tu dia dah Darik baru dia program kan, Wan dia program, tinggal Wan Alang dah seorang tu lah, dari kampung jumpa Wan Alang lah kan. Jadi itulah, diingat lagi Dr. Nasir masuk lah dia dalam ceramah dalam insah tu lah. Dia salam lah dia. Jadi masa tu saya belum sampai debat gitu kan, saya jumpa dia tu. Jadi mana kata ada orang miskin ada yang minta, ada yang tak meminta. Jadi itu sebab beza daging kekah dengan daging korban. Macam daging kekah ni kita disunatkan masak manis. Masak manis tu janganlah podeh, apa tak boleh makan kan? Itu ikut tokak masak tu jangan. Dia mesti masak manis supaya semua orang boleh makan. Tadi saya potong tadi boleh apa tahnik kan anak apa ni, anak Fizo dia kita ni kalau ikut sunnah nak kekah ni, kalau ikut sunat lahir yang budak tu tahnik dengan budak tu, lahir tahnik lah. Ada hospital tu dia dah siap dah buah kurma zam-zam ada hospital tu dah siap dah kan. Tahnik tu tak payah tunggu apa tu. Ada sekali tu saya pergi ulang kan ceramah, semua penceramah yang datang situ dia suruh tahnik anak. Budak tu dah berdiri apa bondo tahnik untuk bangku dah ada. Alah tak ada ni hajat ni Ustaz, mesti datang budak tu kat mulut kau, lah kau nang betul tahnik ni kawan tu dah tu dia tahnik ni berdawal dan sebaik-baik dalam tempoh 2-3 hari cantik lah tu, cari ustaz, cari imam yang tak merokok. Ni orang merokok sebentar aku tunggu nak tahnik kan nyanyian. Dah belum sebatang lagi. Dah bawa keluar budak tu, dia pembuang rokok, dikumam kurma tu, dikunyah, ditonyoh ke dalam langit budak tu, bokor muka budak. Bokor muka budak. Tahu tak budak tu fikir apa? Wih, dia rasa budak garam ni, dah tahu dah. Kan? Cari budak sekarang tak tahu. Lepas tu hari ke-7
kita disunatkan bagi nama yang baik-baik. Macam tu, bagi nama yang baik-baik. Jangan main susuko, kita combinekan nama kita, ya bang. Nama laki Yahya, nama bini Mahani, Yamaha nama budak tu. Itu nama Jopun tu. Maznah Daud, Mazda budak tu. Jangan letak nama yang baik-baik, nama yang baik ada makna. Jangan letak nama Samsul, Matahari, Syamsul Amri, ketua segala matahari. Sahabat ni jangan. Samsul debat pula, madalah Matahari berdebat pula. Jangan. Itu nama gola-gola ya tu. Ya, jangan. Macam tu lah letak nama yang baik-baik. Muhammad, nama Nabi SAW. Kan? Orang dulu-dulu kan nama letak nama ikut sompek. Tupang ke mana. Waduh. Tak, memang ada. Memang saya tahu ada di kalangan kita. Tak, memang ada. Saya ada. Pikul nama dah. Mana yang nampak masuk tu lah. Doreh nama. Kuluk ke seorang tu. Lah pahala tu. Nampak rumah pakai kopiah bosan. Tapi masalah kek Brunei. Kek Brunei. Kuluk tu benda tu. Tak ni kau tu ni. Ada sikit orang Brunei tu bagi saya pakai kopiah kan, pakai songkok kan. Ui, bosan benar ni, kuluk ke balu. Astagfirullahaladzim, orang Brunei tu kata. Jangan so, sebab makna kata sekarang kat sini kita biasa kuluk biasa ya. Kan? Iya tak? Memang ada maksud ikut sompek kan. Waduh, panih nama potang nama subuh ikut mana lah. Tupang. Dia mana sompek kadang bagi nama yang baik-baik. Kan? Bagi nama yang baik-baik. Kemudian disunatkan buat kekah. Tapi orang kita tu apa? Tak mampu apa? Kadang-kadang tak mampu tu dia fikir pun nak ambil kenduri. Siapa kata kena ambil kenduri? Masak yang ambil sekor kambing tu, hantar ke orang yang pandai masak tu. Kalau masak kan, peki bagikan adik-adik dekat jiran-jiran. Tengoklah seekor ke 2 ekor, aku tengok anak. Kalau kambing tengok seekor 2 ekor anak tu, lelaki ke perempuan. Macam tu lah. Lepas tu cukur rambut, tak ada istilah cukur jambul tu. Jambul remos tu. Cukur rambut licin motor. Lepas tu tadah rambut tu, timbang kan berapa gram rambut tu. Tengok harga omeh sekarang berapa. Dengan harga borek macam tu dapat omeh berapa ringgit. Contohlah. Lepas tu dengan keadaan tu letakkan dalam tabung surau ataupun tak apa. Surakah. Contohlah. Kan? Macam tu. Tapi beza kekah dengan korban. Macam kata tadi, kekah disunatkan masak mani, tapi korban disunatkan bagi mautah. Kenapa? Sebab kalau orang tu orang susah, dia boleh makan tahu, dia nak masak tahu makan, ataupun dia jual daging tu untuk dapat hasilnya, kos dia tu dia boleh gunakan untuk meneruskan kehidupan dia. Tu beza dia, ya. Tu belum cerita lagi orang yang ambil hak orang, dia namanya lapang tu, rap belakang dia. Bono ni tak berlaku ke jemaah pun, dia berlaku ke tempat lain, Zimbabwe. Orang sini berbaik, borobot lah, tak apalah kau ambil lah, dia tak nak dah ambil lah kau, macam tu lah. Orang sini GE kan. Iyo, saya pergi Kamboja. Bayangkan kita tengok beza orang kita dengan ni. Kadang-kadang borobot bahagian ni, borobot ni dia nak tahu ni banyak daging kita, kan. Kalau memang betul tak ada orang, tak apa, ambil. Kadang-kadang sampai busuk dalam peti ais, tak bermakan daging. Di Mali, Chad, Kongo, saya kan salah seorang duta Yayasan Budi Ihsan Malaysia, YBIM kan. Ada ramai yang masuk juga sebab murah kata. Alah, hai, orang Malaysia pun ramai susah. Tak,
Betul, orang Malaysia ramai susah, tapi tahu-tahu orang kampung ni susah, daging sampai rumah dia. Betul tak? Di Mali, Chad, Kongo, di Kemboja, di Nepal, yang topik-topik yang orang ramai bagi sekarang ni, kat Makkah orang susah tu, susah waktu. Contohlah di Mali tu dengan Kongo, Afrika tu, dia dijadualkan dapat daging korban pengagihan ni pagi ni pukul 10 pagi kan, waktu sana. Tengah malam tadi dah beratur. Kita ni ramai-ramai ni kan tengok Samsul depan kan sebab ada daging kan. Ada orang siapa pasal makan tak ada. Ada tak makan dia ni? Ada tak? Ada. Kalau cakap mihun tak ya. Ada lauk tak? Ada. Kalau dah siap, makruh macam malam lama. Saya memang tunggu betul nak makan kat sini sebenarnya. Ponik betul tempat lain. Kalau pergi belah utara tu kan, Ustaz malam ni kita ada gulai Ustaz, sempoi Ustaz. Gulai semua kari. Kita gulai, kita terbayang gulai kuning lah kan. Ada tak? Aduh, alhamdulillah ada orang lebih macam dulu. Kau dah tumain, ambil apa tu? Kau tu tumain ambil sampai lantar lah. Dulu orang makan kan. Lapar pula esok. Jangan nampak pun nak makan. Itulah. Ayo, kan? Jadi kita tengok di Kemboja, saya pergi Kemboja dulu 3 tahun betul-betul. Ya Allah, susah. Bila tengok kan, rumah itu rasa pondok gitu kayak dusun tu lagi lawak kayak, ya Allah, apa salah. Dinding pintu pakai kayu tu jarang. Bilik, bayangkan bilik pun tak ada. 7 kena tu. Pueh mikir macam cara tu. Agak tu melalap betul. Mesti dah tidur agak macam tu lah. Lebih kurang saya sampai masa dia masa kita hantar daging lembu tu dengan grup ada satu grup Yadim saya pergi dulu. Kita sumbang 100 ekor lembu ke kampung tu. Manage lah hantar 100 ekor lembu. Tapi lembu sanun Bali tak ada hantar naik kau tobang tak sini tu kan. Ponoh lah kau tobang tu ada lembu kan. Tapi bila sampai sanun, dia hanya seboleh 95 ekor. Raya pertama, raya kedua, raya ketiga. Kemudian raya ketiga kami naik flight pergi sanun. Raya keempat baru seboleh lagi 5 ekor. Syaratnya lah 5 ekor tu. Kemudian lapar-lapar packing. Kita orang naiklah motosikal, ada budak kampung tu bawa lah, kita budak Kemboja tu bawa lah naik motor pergi hantar. Sampai ke kampung tu bila pergi kan, Allah Ustaz Daif dikatakan masyarakat kampung tu hari ni lebih kurang Malaysia tahun 1960-an dulu. Macam tu lah dia hari ni. Lepas tu macam jarak dia, saya ingat ada satu rumah tu buruk nak sini jaraknya sampai ke pintu gelanggang futsal tu. Macam tu lah nampaknya tahu rumah kecil dia buruk lah. Ada orang tua tu dah tunggu sini. Jalan ni lopak-lopak payah ni nak sampai ke tempat. Bila datang biar awak komodo pun nampak lah. Lepas tu bila dia datang, kita bagi boreh, kita bagi duit, kita bagi daging yang kita dah apa dah timbang bagi kat dia. Di poluk kita menangis-nangis, dia cakap basuh Kemboja bahasa Khmer. Di poluk kita, bau bau daging lembu tu pun tak macam tu lah. Bau siapa tu? Tak, bukan dia cakap apa, memanglah siat betul. Dia cakap, aduh lah basuh tak pek saya ngajuk lah. Contoh lah. Lepas tu saya tanya duduk berapa orang? Seorang. Dia cakap basuh dia, ada budak terjemahan seorang. Bini, tak ada bini, ada bini kat hospital. Bini sakit dekat hospital Phnom Penh. Tapi tak pergi tengok kau. Tak ada duit nak pergi tengok. Dia doa kau hidup balik ada lah. Macam tu lah susah kan. Dan bila dia dapat daging tu tuan-tuan dan puan, dia tak ada peti ais.
Orang Jimapur pun pakai putih ais nok tong nampak dalam ada orang apa dalam tu. Menyalo putih ais. Kan jadi nok tak tahu tak putih ais nok tu tahu tak? Wah, lelaki lah tu heran lah. Dia selalu berpasok perempuan beli. Betul-betul nampak dalam kan. Dia tak ada pedai, jadi apa dia buat? Daging tu disidai daging mana koreng kan. Bila nak masak, barulah ada orang buih buat sup kau semua. Kemudian dia balance dah lobi-lobi tu disidai balik tu. Macam tu lah. Sampai dah tinggal tulang pun 2-3 kali ulang lah masak orang buih tulang tu lagi boleh. Macam tu lah. Kita tak ada sampai tahap macam tu lah. Orang Afrika tu air lumpur tu, air bicak kan, air tu lah dia ambil dicedok tu lah masak buat air minum. Air bersih pun tak ada. Kita sekarang tokan-tokan tu panen, tokan-tokan tu soju. Kadang-kadang tadah tadah tak sabar kan. Tak ada lagi dah pakai ceret menyoret tu. Banyak dapur terbakar, pokak bangsa tak teronga begini kan. Mesin air kan, tokan-tokan yang tokan-tokan soju, tokan-tokan panen itulah. Tahu tak? Jangan disobut, dia tak tajuk ceramah kita malam ni. Kui. Macam tu lah. Bezo kita susah tak. Itu sebabnya kalau ada orang nak masuk korban luar negara, buatlah juga, tak ada masalah dah. Janji masuk, jangan tak buat. Tapi afdalnya tompek kita dulu. Tapi kita tengok paling cantik tompek kita masuk, luar pun kita masuk, cantik tu. Barulah ada advance sikit kan, yang kita buat. Kemudian begitu juga hadis korban, ibarat riwayat Ad-Dailami, gemukkanlah haiwan korban kalian kerana sungguh haiwan itu adalah kenderaan kalian saat melewati titian sirat. Makna yang pilih binatang korban ni yang elok-elok, yang togap-togap kan. Elok tu bukan muka tu handsome lah, sebab lembu ni muka lebih kurang ni kan, mirip muka tu. Lembu kau macam lembu dia lah, memang sambung lembu lah kan. Kemudian hadis korban riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tapi tidak melakukan korban, maka janganlah dia menghampiri tempat salat kami. Apa tu? Penekanan. Jangan gomah duit tak ada. Gomah tu orang sini gomah betul cakap macam tu. Banyak duit kau. Dia jawab apa? Adalah sikit. Malaikat betul tak bersyukur dah banyak sikit korban. Banyak duit kau. Mana ada? Nah tu lagi tak guna tu. Ada korban tak ada. Jangan main. Banyak duit kau. Alhamdulillah joki Allah bagi. Kan elok macam tu cakap. Lawa bini kau, cerita kan, alhamdulillah. Lawa kek mantul dan jadilah, cerita kan. Lawa apa nama lawa kan. Berkilau gigi cantik betul. Rupa boleh pasang-pasang, boleh tangan-tangan. Gigi belesu je. Balik rumah dalam cawan natak itu dah tak ramah betul lah. Sekali ke rumah orang bergigi maklum saya letak dalam tu. Awak nak minum kan cawan tu, tak nampak cawan bunga tu. Awak cakap gigi tak nasib baik. Tak apa ganjat. Kalau tidak kan apa elok-elok korek hebat tu ni gigi kan. Jangan ramah betul berwadam dalam cawan ni. Banyak topik kan ada bokeh tu. Tak pasal betul lah kan? Manakala ada yang berpandangan bahawa amalan korban adalah satu amalan sunnah, adalah berpandukan hadis Nabi, maksudnya aku diperintah untuk melakukan korban dan korban itu adalah sunnah bagi kamu. Hadis riwayat At-Tirmizi, sunnah, mampu masuk kan.
diwajibkan atasku supaya berkorban dan tidak diwajibkan atas kamu. Hadis riwayat Al-Qutni, maknanya masuk korban itu adalah sunat, tetapi ada pandangan kata sunat yang dituntut pada orang yang mampu, kan? Begitu juga tuan-tuan dan puan sekalian, dalam satu hadis lain daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi SAW memerintahkan anak perempuan baginda Fatimah datang semasa penyembelihan binatang korban, kerana bila darah pertama binatang tersebut jatuh ke bumi, Allah memberi pengampunan pada dosa-dosanya yang telah lalu. Pergilah tengok tuan lembu dan ya Allah payah lah pula lembu seekor ni. Tarik-tarik tak mau, helak-helak tak mau lah. Orang tu dulu korban macam merendogi lembu tu, tengok lembu sampuk ke badan lembu tu. Camu pegang kan. Iyo pegangai tuan ni betul kan. Iyo kayak mantin tu. Lembu tu dia boleh lompek pagar tinggi tu. Lompek sampai sekarang tak jumpa. Tu cerita 7 tahun lepas tu. Lembu ni tu sebabnya kita ni nak sembelih binatang pun ada. Macam Nabi kan nak sembelih unta tu, ditarik sekor yang nak sembelih tu bawa jauh tu. Dah jauh sekarang digosok-gosok. Bila unta tu pandang ke tempat lain, yang pisau yang macam melengkok tu kan, Nabi pakai tu tajam tu, zerak sekali tumbang ni. Macam tu tak ada, mana dia larikan, jauhkan daripada unta-unta yang lain. Kita sembelih kadang-kadang dapat member lembu tu, bukan member kita lah. Macam mana tak mau melupa lembu-lembu lain tu. Sembelih ayam kan, biasa tu pisau tu dengan batu asah tu dapat korban. Apa melupa ayam tu kan. Adab itu bak Nabi jaga betul kan? Sampai menyembelih pun Nabi jaga adab kan. Dan kalau kita tengok sirahnya, kita tahu kan kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim tu yang ada orang yang lahir salah hari bulan tu, khabar mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan, khabar pula kau tak baca sirah tu sampai habis. Nabi Ibrahim dapat mimpi kena sembelih anak dia. Mimpi Nabi Ibrahim mana sama dengan mimpi orang macam apa? Dengan mimpi kita tak sama. Nabi Ibrahim dapat mimpi tu, dia tanya rumah dia, sebab apa? Kenapa ujian tu besar pada Nabi Ibrahim? Sebab Nabi Ibrahim susah nak dapat anak kan, susah nak dapat anak. Bukan macam kita ni kan, Assalamualaikum, salam, beranak lah. Beri salam, nyawa beranak. Beri salam, nyawa beranak lah. Yang seorang tu tak sampai beri salam, topuk nyamuk beranak lah. Yang faham, tak faham sudah lah. Orang ni pula cerita kan. Tu joki tu. Tapi Nabi Ibrahim rezeki dia dah ambil, dapat anak. Berpuluh tahun kahwin, mesti hajar, akhirnya dapat anak. Dapat anak Nabi Ismail. Dah dapat Nabi Ismail, tak duduk sekali lah tu, berpisah pula, rindu ke anak. Sekali dapat dulu, sekali baru memanjur-manjur dengan anak, anak manjur-manjur dengan dia, dapat pula mimpi kena sembelih anak dia. Bukan sonang. Tanya dekat Siti Hajar, apa pandangan kau wahai Siti Hajar? Aku dapat mimpi kena sembelih anak kita. Maka nyautlah bini, wahai suamiku, andainya mimpimu itu tidak disertakan dengan perintah Allah, maka anggaplah ia sebagai mainan tidur. Tapi kalau mimpimu itu disertakan dengan perintah Allah, maka laksanakanlah ia, wahai suamiku. Macam tambah tak tambah. Cuba kalau kita orang lelaki dah dapat mimpi, tanya bini, tadi abang mimpi kena sembelih anak kita tu, korban nipu pandangan kau. Maka jawapan orang perempuan dia mampu memutar tengah hari, tak pokok babit dan mudah-mudah sebab mimpi kita tak sama kan? Tak sama kan? Lalap tengok wrestling, mimpi itu gila tu kan. Lepas tu Nabi Ibrahim tanya pula ke anak, wahai Ismail,
ayah anda dapat mimpi untuk sembelih kamu, untuk korban di pandangan kau. Jawab Nabi Ismail, wahai ayah andaku, kalau itu dah perintah Allah, maka laksanakanlah ia, kerana sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Anak itu dapat macam tu. Long, contoh Long tadi abah dapat mimpi kau nak sembelih kau untuk raya haji. Apa pandangan kau, Long? Alung dengan tanang mandang muka abah. Macam ni lah, abah. Kalau abah nak sembelih, eloklah sembelih hangat. Dagingnya habis gitu. Entah apa yang uyuk kan, tentu kan tak sambung, tuan, tak sambung. Kan? Malahan Nabi Ismail dalam satu riwayat kata, dia siap beritahu, wahai andaku, nanti kalau kau nak sembelih aku, kau ambil pakaian aku ni, kau bagilah ke ibu. Kalaulah ibu ku rindu kepada aku, dia boleh bau, sebab bau badan aku ada pada pakaian ni. Allah Akbar. Masuk tu penduduk Makkah gila Ibrahim ni. Nabi Ibrahim ni anak dia nak sembelih, lama usah jangan kita pun sembelih. Kacau. Macam tu lah, bila nak buat benda baik, memang orang akan bising. Dia nak buat camah kat gelanggang futsal ni kan, tak ada bukan bising, tak ada tempat lain juga. Buat kat dalam lah. Contoh kan, aircon. Ada aircon tak tu? Aduh, apa tu? Mampu ni, palak panik. Kita kan, cek ya, dari tadi tu. Nampak muka panik pak. Kan? Iya. Seorang juga, tak ada macam lain. Seorang ni. Samsul. Dia bukan butuh air pun. Itu butuh lain, samsul lain. Asak betul lah. Oh, itu motor cerita tu kan. Dia tahu betul aku kono itu. Saya dengan Samsul Gagau dulu kono. Oh, sah betul. Kan alhamdulillah kita jangan kau main api sian orang tu. Kita marah macam kita duduk di rumahnya dia. Tu salah. Pasal jahat orang lelaki. Jahat orang lelaki. Perempuan itu deh. Saya tak tengok dah orang share di TikTok. Perempuan itu kali show tu image semua salah. Saya tak tengok orang share di TikTok. Saya tahu lah nama orang share di TikTok. Bukan saya tengok. Itu kan gumpik tu. Tengok apa orang Batak. La ilaha illallah. Mengumpik di belahan. Tadi saya lalu macam tu. Tinggi lah. Berapa kali dah datang sini. Memang macam tu lah tinggi pada dulu. Dia seorang macam pemalan. La ilaha illallah. Betul lah. Petra duduk lepas dia. Nanti ni Pak Tua mengajar. Aduh, dia orang sambut. Mesti okey. Tapi kan selalu dan camah saya bawa cerita tu. Bukan cerita tipu tu. Yang saya jumpa kat Sarawak, orang tahu saya. Adi Putra kan, dia kata saya kan. Nak cerita ni. Hari tu saya makan ikan patin ke Terbeluk ke Kuantan ke Jamal Tori. Tahu sahabat dengan Adi Putra. Tu dia cakap apa kat saya? Ustaz tak tahulah, saya cakap ustaz pun ustaz macam saya. Dengar tu. Apa? Cerita apa? Kan? Tapi dia makilau lah. Saya makilap. Macam tu lah. Kan? Jadi mana kata kalau kita ni melihat tentang korban ni kan, niat kita supaya ikhlaskan hati kerana Allah nak ampunkan dosa-dosa kita.
Ampunkan dosa-dosa kita. Tapi melainkan orang sini rasa dia tak ada dosa. Alhamdulillah Ustaz, setakat bulan 6 ni belum ada dosa lidah. Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan tu pun dosa dah, tak salah diri. Ada dosa tak? Ada. Tadi ngumpet, saya sabar. Saya dah sampai awal tadi ya, pukul 7 saya dah sampai. Tapi saya tahu semayang ke masjid TK tadi. Saya dah lama tak di kampung. Enggak main TK. Kita datang sini, ayo. Ngensor-ngensor datang kan. Lihat dulu, nanti dulu. Alhamdulillah, ramai pun. Pohon saya tengok tak kurang 30,000. Sebab yang lalu lalang ke jalan tu semua sekira lah tadi. Macam tu lah kan. Alhamdulillah. Lain kali kena buat. Next time kan kita buat program apa, kita buat 2 Samsul. Samsul Rebat dan Samsul Gawau. Okey tak macam tu? Setuju tak? Dengan kalau ada umur dia joki ya, beritahu je KPA saya tu. Tahulah disusun kan. Ya, tadi yang saya boleh. Saya ingat yang paling doket dalam bulan 2 tu nampak. Ya. Okey dah tu. Tengok. Tak ada umur tak tidak. Mulut tu. Belahan cakap tu. Normal waktu. Aduh. Cuba sangka baik dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, perpanjangkanlah umur aku sampai aku dapat benar-benar baik. Ya, macam tu. Kemudian begitu juga yang sembelih ni, hukum hakam sembelih dah korban pertama sembelih pada tarikhnya, iaitu pada 10 Zulhijjah, raya Aidil Adha. Apa beza raya Aidilfitri dengan Aidil Adha? Kita pada hari raya Aidilfitri kita disunatkan makan dulu pagi tu sebelum pergi sembahyang raya. Jadi makan dulu, jamah sikit kalau Aidilfitri. Tapi kalau Aidil Adha kita disunatkan jangan makan apa-apa sebelum pergi sembahyang. Sampai dah sembahyang raya, dah habis khutbah, barulah makan minum. Ya. Jadi imam yang bawa sembahyang raya pagi itu jangan baca panjang-panjang. Ini sebelum pakai takbir, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tak sampai takbir. Ini takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu terlupa apa lah tadi. Allahu Akbar. Pek boleh ke? Allahu Akbar. Yang ke belakang ada lapar ni. Sunat ya. Kalau terlupa jangan tahu lah apa terlebih lah tu. Ya. Jangan perpanjang lah baca pagi tu. Jadi jangan pula kita main sembelih pada hari dia 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jangan pula janyalah kami memang buat kerja copek Ustaz. Jadi kita orang memang hari ni dah sembelih dah sekor. Kita tinggalkan ekor je hari tu sok. Nak uruskan jangan buat macam tu. Dan mesti pada hari raya. Ya. Macam tu. Kedua, sembelih haiwan yang terbaik dan sehat. Korban terbaik adalah pada haiwan terbaik. Haiwan korban perlu sempurna dan tak boleh ada sebarang kecacatan, termasuk tanduk yang patah. Kadang-kadang jangan boli kat dia, kau boli kat dia. Murah dia. Kadang-kadang ada yang bukan Melayu juga, yang bukan Islam juga ada. Murah. Ada tu pula yang paling sadis sekali, lembu curi. Ia temang sembahyang Jumaat tu dicuri dari enjet pengsan lembu tu sumbek yang kereta wira masuk lembu tu.
Sampai duduk belakang, dia lipat-lipat kaki lembu. Itu yang sampai kayak apa tu, bila sadar lembu tu macam ni, pewai-pewai dengan kaki-kaki, bengkok-bengkok pula. Nak murah warna, jangan kualiti tu yang terbaik kerana Allah, ya. Kemudian haiwan ternakan capai umur sembelihan yang layak untuk disembelihkan, saiz dia tu sesuai untuk dijadikan korban, lalu diagihkan. Bahagikanlah daging korban secara adil. Anda timbang-timbang sama yang niat kalau lebih sikit, apalah, kau tak tahu ni siapa, ni girlfriend imam lah. Dia lah cakap dia tu kan, dah imam tak cakap apa-apa dah, orang lain lah. Jangan, ya. Berelok. Kan? Pembahagian biasanya dilakukan adalah 1/3 untuk diri sendiri, fakir miskin dan orang ramai. Namun menyedekahkan keseluruhannya dan hanya mengambil sedikit untuk sekadar berkat adalah lebih afdal. Tak apalah, ambil sikit je, cukup, yang itu bagilah ke orang. Itu lebih afdal, ya. Niat ibadah korban biarlah kerana Allah dan bukan untuk menunjuk-nunjuk, jobo dia, kan? Kadang-kadang orang tu bukan apa, yang lebih ambil gambar. Dia ambil gambar, dia pegang lembu tu, macam apa itu dia punya ayat tu, sesungguhnya daging dan darah sama sekali tidak sampai kepada Allah. Ayat siap dengan ada lagu background, Din Assalam. Tu ada juga yang lagu yang sikok bagi dua. Ada lagu tu. Ada. Tak apa ganjat orang tengok lagu tu kan. Kemudian siapakah yang patut berkorban? Orang Islam tentu. Yang kedua, orang yang berkemampuan dari segi harta, ya. Apakah kelebihan? Sikit lagi sabar. Saya tahu cara tonong tu faham, ya. Kalau macamnya tonong pandang tak banyak tu, marah tu, kajak dia lebih sabar. Saya tanya pun tak ada pun nak jawab mana. Ada sekali tu saya camah ada satu masjid kat Pilah, saya tak nak sebut masjid mana. Ceramah maulud, saya tanya, makcik, apa maksud selawat makcik? Menyaut makcik seorang, nak ceramah lah, tanya pula, mohon maaf lah. Samsing betul makcik, menyosal lah dan tanya, salah apa makcik? Macam ceramah lah, tanya pula, kan? Apakah maksudnya ni kan, berkemampuan dari segi harta, maknanya kita mampu lah. Mampu ada duit sedikit. Kelebihan beribadah, fadilah beribadah korban dalam Islam. Pertama, berkongsi rezeki dan nikmat Allah. Jadi ingat ya Allah perempuan, jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tak? Faham. Alhamdulillah. Bukan senang nak bagi perempuan faham. Berani tang jauh boleh lah. Laki siapa tu? Tolong kek tangan sikit. Tak berani dia tau. Dongai-dongai ubek kuih dah lama juga. Ubek berani pun dah juga. Dah letak ke tapak tangan, tak berani dia makan tu. Macam tu lah. Kan? Adalah kau perempuan agama yang berfikiran terbuka. Yang penting adil. Betul tak perempuan? Rapi dia warga. Lepas ni ada orang perempuan datang di sini imam yang ajak ada ceramah ni menghasut dia kan. Ada gurau ya. Yang seorang pun tak adil nak lebih. Betul tak perempuan? Yang pertama, tak ada perempuan tu cerita korban. Berkorban ni kita kongsi rezeki dan nikmat Allah dengan orang lain. Kesian ada orang tak dapat makan macam itu. Lagi satu daging korban dia punya sodap tak sambung dengan daging lain. Daging kotak belum sambung.
Ni daging tu pula dasar ditopok-topok ke imam tu, imam macam mana lagi sana. Tu sebab ada yang kawan-kawan kita yang bukan Islam, yang pernah rasa makan, dia akan minta, boleh tak nak daging korban sikit? Dia nak rasa, dia nak daging tu. Aduh, dia sadap itu. Kono pula dapat ke je mampu. Yai. Bayangkan, saya tadi cerita ke orang kelumpur, saya malam ni macam makan je mampu. Topek yang ada pizza tu apa ubah? Saya selalu singgah tu boleh pizza sini. Ada lah berkali ya. Tapi kalau copek lah, kalau nak ambil sudah gitu, ambil gambar. Soju pizza ada dah. Macam mana? Glamour ya. Itu lah ni ngumpet dong kan. Dah glamour channel. Korban ni didik kita, rezeki pemberian Allah ni kita kongsi dengan orang. Kedua, mendidik diri kita, jauhkan diri pada harta. Maksud dia jangan sayang bona ke harta kita. Makin kita kumpul, makin sayang, makin lihat nak bagi ke orang. Bukan boleh buat mati. Itu sebab Iskandar Zulkarnain, salah seorang raja yang terkenal dengan sifatnya yang soleh dan bertakwa kepada Allah. Raja yang paling soleh dan bertakwa. Dia kata kalau dia mati so, ni terjemahan dia tak macam tu buat. Semua tiki tak buat kan. Dia kata kalau aku mati besok pastikan jenazah aku diusung oleh tabib-tabib yang handal-handal. Tabib tu doktor lah. Kemudian waktu usung jenazah aku, kau taburkan segala harta kekayaan aku sepanjang perjalanan pergi ke kubur. Dan ketiga, waktu usung jenazah aku, kau biarkan tangan aku tu terkulai tau. Biar orang nampak tangan aku tu terkulai. Tentu dia pun tanya, kenapa kau nak macam tu? Yang pertama, nak bagi tahu tabib yang handal-handal, doktor yang handal-handal tadi, macam mana hebat pun dia tak boleh halang kematian berlaku. Yang kedua, aku taburkan harta kekayaan tu. So kau taburkan apa? Kau tengok orang berabot ambil harta tu tanpa kau mampu buat apa-apa. Dan yang ketiga, tangan kau tu kulai tadi, biar orang nampak macam mana kau lahir dulu tangan kosong, kau mati pun tangan kosong. Tangan terkulai layu di Tasik Malu Fauzal Latif. Iya. Macam tu lah. Jangan sayang bona kek kotor kan. Saya kira lah datang ya, kita join korban ya. Daging korban lebih afdal sedekahkan kepada orang fakir miskin. Ini mendidik kita supaya jangan mementingkan diri sendiri. Kesian orang. Dalam khutbah terakhir Nabi kata apa? Dalam setiap harta kekayaan seorang muslim itu ada hak orang Islam yang lain. Ada orang susah ya. Yang ketiga, menguji iman dan mental orang yang berkorban. Berapa satu bahagian? 800. Nampak mental dah tercabar lah. Kan? Keimanan kita. Iman apa maksud iman? Apa maksud iman? Kan berbahagia lagi aku tanya. Iman ni maksud keyakinan kita. Kita yakin yang Allah akan bagi ganti. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah dah janji kau syukur dengan cara kau korban ni, salah satu keluar duit ni, Allah akan gantikan lipat kali ganda. Kau akan ganti je lipat kali ganda rezeki kamu, nikmat untuk kamu. Wala in kafartum, tetapi kalau kamu kufur, kamu tak syukur, kamu tak buat, kamu tak keluarkan duit kamu, kamu tak sedekah, kamu tak tolong orang, inna azabil syadid. Semua azab ku amatlah pedih. Dengan kira-kira mana tudung maha beli-beli, yang liuknya, iketnya, talisnya, gosnya, lokesnya, talilah, helasnya, buahnya, ludasnya, lidah lambai macam punya bosa tudung itu, lilit tarik siapa, buka jadi kenopi, punya bosa tudung, osah betul.
payah kau jual perempuan dengan lah tak iya ya mahal tudung kan namanya channel. Kalau tudung boleh bayar mahal, takkan tak boleh masuk korban kan? Kemudian membudayakan syiar Islam dalam masyarakat. Kita nak tunjukkan Islam. Kita sembelih binatang dengan cukup tauhid. Tunjuk ke orang macam mana. Darah itu kita kumpul macam mana. Mana kita halukan, tak ada main bersepah-sepah. Lepas itu kita komehkan. Itu ciri Islam. Pisau mesti tajam supaya tak seksa binatang. Ini digahar tak pula lah. Lembu tu bawa jangan menyeksa binatang kan, macam tu dia. Dan yang kelima, merapatkan silaturahim di kalangan orang Islam. Dengan cara itu kita tahukan hubungan satu dengan yang lain kan. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksa di atas dunia dan simpan seksa di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jagolah silaturahim sesama kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Salah satu cara kita tolong orang susah, ingat orang lain yang susah ya. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, maka kesimpulan dia, Nabi pernah sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Bab harta lah, 2 lembah homeh tak cukup banyak lagi kau. Tak cukup. Manusia tu akan tetap minta lembah yang ketiga. Dalam bank dah ada 50 juta, dia nak cari jalan nak jadikan 100 juta. Tak cukup banyak lagi dia. Ada orang kat Lumpur garu kepala, kenapa duit dalam bank tinggal 10 juta, tak rasa nak bunuh kau cakap. Sebab kat dia selama ni dia ada 100 juta dalam bank, tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah benar. Tapi Nabi juga sebut, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga pesan, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Bila kita rasa cukup, maka kita boleh menyumbang, bantu orang susah. Salah satu cara masuk bahagian korban. Jadi korban ni dibuka lagi. Habis dah, cukup lagi. Dah jangan pergi tempat lain tu. Macam tu lah kan. Jadi mana yang boleh masuk tak pun, tokan dia YBIM tu, tokan dia nama Samsul Debat tu. Tokan situ, link tu masuk online kan sekarang ni, tuan-tuan ya. Tak silap dah, satu bahagian 390, tak silap dah. Bantulah tuan-tuan ikut kemampuan kita ya. Jadi rasa cukuplah sekadar tu. Saya tengok gaya-gaya tu nampak dah lah ya. Ada seorang tu dah macam ni tu tanda-tanda awal nak tidur. Jadi sebelum dia lolap betul, baik saya berhenti. Ada yang ngantuk tak? Tak ada. Dia ada doa hilang ngantuk, baca doa tu insyaAllah segar lah. Ada tak Ustazah Asni ke apa share mana tu tak? Doa hilang ngantuk, doa senang kan, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca tu segar mata orang dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahil taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tu lah doa tu. Kalau dah lolap tu tongkat tu dah habis kau. Tapi saya belum baca ni doa tu, baru testing. Jadi rasa cukuplah sekadar tu. Mudah-mudahan walaupun kata orang cantik dipandang, rumah penghulu kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu seperti pasir kembang galah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau dia silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut sampai gelok di Ketanjung, hati terkenang belum menyebut jasa baik pihak penganjur menyebut lagi rasa nak jujur. Jadi tuan-tuan muslihat, sedikit makluman. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada masuk ke topi